akhirahuma yusamma akhirah wa huwa kullu ma ba'da al-maut. Artinya, kata Imam Al-Ghazali, ketahui olehmu bahawasanya dunia dan akhirat itu yaitu ibarat dari dua kelakuanmu, dua perkara yang hampir lagi dekat kepadamu daripada salah suatu daripada keduanya itu. Jadi dua-dua ni dekat. Dunia dekat dan akhirat pun dekat. Iaitu dinamakan dunia. Dunia ni dekat. Dan iaitu tiap-tiap kelakuanmu yang dahulu daripada mati itu. Iaitu dinamakan dunia. Setiap suatu yang sebelum daripada mati, maka panggil dunia. Dalam hadis Nabi sebut, dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan tempat ladang akhirat. Dan tiap-tiap kelakuanmu yang kemudian yang lagi akan datang itu, yakni selepas mati, iaitu dinamakan akhirah. Setiap perkara yang lepas mati dinamakan akhirat. Dan tiap-tiap kelakuanmu yang kemudian daripada matimu iaitu dinamakan akhirah. Jadi kita ni meninggalkan dunia, pergi kepada alam abadi, iaitu akhirat selepas daripada kehidupan ini. Tetapi tiap-tiap kelakuanmu yang di dalam dunia itu tiada sekaliannya dicela oleh syarak. Sebab itulah terbahagi kelakuan yang di dalam dunia itu atas 3 bahagi. Mana apa yang ada kat dunia ni bukan benda yang dicela oleh syarak. Ada orang faham dunia ni kena tinggal, rumah tinggal, kereta tinggal, bermewah-mewahan kena tinggal, pangkat tinggal, kira habis masa dengan ibadat. Ni tak betul. Sebab tu Imam Ghazali membahagikan 3 bahagi. Sebab ini adalah sifat semua jadi manusia yang disebut oleh Allah dalam Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am dzalika mata'ul hayatid dunya. Dihiasi pada manusia kasihkan wanita. Allah Ta'ala kata manusia ni dihiasi dalam dirinya kasih pada wanita. Wal bani, anak-anak, emas perak, kenderaan, dan kasih pada binatang-binatang harta benda. Dan demikian itu kata Allah, mata'ul hayatid dunya, perhiasan. Maka tidak ada salah. Ini yang disebut bahawa benda yang disebut sebagai fitrah manusia memang kasih wanita, harta, anak, isteri. Ini perkara biasa. Cuma jangan jadikan perkara itu sebagai perkara yang lebih utama dalam kehidupan kita, sehingga meninggalkan Islam, meninggalkan Allah Rasul, dan meninggalkan perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ila Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Kata oleh wahai Nabi Muhammad, in kana aba'ukum, kalau sekiranya ibu bapa kamu, wa abna'ukum, anak isteri kamu, wa ashiratukum, kaum kerabat kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kamu bimbang takut hilang,
perniagaan yang kamu takut rugi. Yang mana kamu jadikan perkara-perkara yang disebutkan itu lebih dahulu daripada Allah Rasul. Anak isteri, mak ayah, harta benda didahulukan daripada Allah dan Rasul. Dan perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, tunggulah saat kehancuran yang Allah Taala akan turunkan. Bila letakkan lain daripada Allah Rasul lebih utama, maka tunggulah kehancuran. Bukan makna tak boleh cari harta benda, tapi mesti didahulukan Allah, Rasul dan perjuangan Islam. Kalau tinggal perjuangan Islam kerana Allah, Rasul, kalau tinggalkan Allah, Rasul dan perjuangan ini kerana harta benda, tunggulah saat kehancuran. Para sahabat radhiyallahu anhu yang telah dihukum oleh Nabi SAW, yang disebut dalam surah At-Taubah, bagaimana taubat sahabat-sahabat Ka'ab bin Malik, Hilal bin Murarah yang telah meninggalkan perjuangan oleh kerana sibuk dengan harta benda, sehingga meninggalkan perjuangan, meninggalkan jihad kerana sibuk dengan harta benda. Akhirnya 3 orang sahabat ini telah dihukum oleh Nabi, dan Allah Ta'ala telah terima taubatnya di dalam surah At-Taubah, menunjukkan bahawa tak salah nak cari harta benda, pangkat, kedudukan dunia, tapi jangan lupa Allah, Rasul dan perjuangan. Tambah lagi lah zaman menang, berjuang sikit menang, tak ada raya menang dah, maka tunggulah saatnya. Kalau Allah, Rasul dan perjuangan diabaikan, tunggulah. Bila kali berebut, tunggulah saat. Yang penting terima amanah yang diberi Allah ini dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan amanah, bukan apa-apa. Maka sebab itulah kata Imam Ghazali, dibahagikan pada 3 bahagi. Pertama, kelakuan yang menyertai ia akan dikau daripada dunia, hingga kemudian daripada matimu di dalam akhirat, iaitu ilmu. Yang ini menyertai kita. Apa yang menyertai kita? Ialah ilmu. Dan murad dengan ilmu di sini, iaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Yang bersama kita ialah ilmu. Sebablah ilmu ni penting, semua maklum. Dan kita dah baca bab ilmu ni dalam jilid yang pertama. Imam Ghazali atau pengarang kitab kita ini, Syekh Abdul Somad Panliban rahimahullah ta'ala, telah membuat sebab yang khusus mengenai ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang beriman dan berilmu dengan beberapa darjah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi sebut, An-nas kama'adi, manusia ini seperti bahan galian, emas dan perak. Kita ni manusia ni macam emas perak. Orang Arab kata ma'adi, emas perak. Khiyarukum fil Islam, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faqihu. Kamu terpilih di zaman jahiliyah dan kamu terpilih di zaman Islam bila kamu berilmu, mengetahui. Sebab tu ada sahabat di zaman jahiliyah samsing seperti Sayyidina Abu Bakar. Khiyaruhum fil jahiliyah, orang yang terpilih di zaman jahiliyah samsing, sehingga diangkat sebagai orang yang hebat di zaman jahiliyah. Khiyaruhum fil Islam, dan dia juga terpilih di zaman Islam, diangkat menjadi Perdana Menteri. Sayyidina Umar menjadi Perdana Menteri selepas kewafatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan jawatan Umar ini wasiat yang telah diamanahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Idza faqihu, dengan syarat faham, ada ilmu. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, khiyaruhum fil jahiliyah
dia ini terpilih di zaman jahiliyah, yang telah mengalahkan Nabi dan para sahabat di zaman jahiliyah dalam peperangan Uhud yang masyhur. Kita pergi Madinah melawat medan Uhud. Di sana sahabat terbunuh, dikebumikan di Uhud. Panglima musyrikin pada masa itu ialah Khalid bin Al-Walid. Khiyaruhum fil jahiliyah, orang terpilih zaman jahiliyah. Khiyaruhum fil Islam, dan dia juga terpilih di zaman Islam, diangkat sebagai panglima orang. Sehingga dikenali dengan Saifullah, pedang Allah, Asadullah, singa Allah yang memperjuangkan agama Allah. Iza faqihu, bila dipakai ada ilmu. Ini penting ilmu. Zaman jahiliyah orang sama, zaman Islam pun orang sama, bila ada ilmu. Menunjukkan bahawa ilmu ini mengangkat darjah kita. Kalau sekiranya Umar radhiyallahu anhu ada ilmu, tidak akan diangkat. Khalid Al-Walid tidak akan diangkat kalau tidak ada ilmu. Tapi dengan sebab ada ilmu, Allah Ta'ala muliakan mereka. Dan termasuklah kita ini, Allah Ta'ala muliakan kita dengan ilmu. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali sebut, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak kepada kejayaan dunia, dengan ilmu. Siapa yang nak kejayaan akhirat, mestilah dengan ilmu. Siapa yang nak berjaya dunia akhirat, kena ada ilmu. Itu pentingnya ilmu, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Antara ilmu itu ialah ilmu tasawuf dan ilmu tarikat. Ilmu tasawuf, ilmu tarikat, dan yaitu yang membawa kepada berbuat ibadat yang ikhlas, yang membawa ibadat itu kepada ilmu billahi ta'ala. Jadi tasawuf tarikat ini dengan makna ilmu nak kenal Allah Ta'ala, bukan ilmu sembang. Ni orang hari ini mereka belajar tasawuf ni tarikat sebab nak sembang. Ni awak sembahyang ni ikut imam. Lepas tu imam sembahyang ikut siapa? Dia tanya. Awak sembahyang ikut imam, imam sembahyang ikut siapa? Ni bab sembang. Kita ikut imam, imam tak ikut siapa lah. Takkan imam kena ikut orang. Kalau kita ikut imam, imam menjadi makmum bagi orang, maka sembahyangnya adalah tidak sah. Dengan makna kita dalam sembahyang, imam seorang sahaja di hadapan. Kalau kita sembahyang, kita ikut imam itu, sedangkan imam itu berimankan imam yang lain, maka sembahyang tidak sah. Lepas tu kena cek betul-betul. Kita main kemudian nak ikut seorang yang kita angkat dia sebagai imam, kena tahu dia ni makmum pada orang lain atau tidak. Kalau dia makmum pada orang lain, kita jadikan dia imam, maka sembahyang batal. Boleh dia tanya, kita ikut imam, imam ikut siapa? Mana dia ni ilmu sembang? Belajar tarikat ini sembang. Padahal tarikat ni ilmu nak bawa manusia ibadat ikhlas, bukan sembang kena kopi begitu sahaja. Ni sembang mendengung ilmu tarikat, hakikat, makrifat, sembang saja. Tapi semayang tak. Itu bukan tasawuf, itu bukan tarikat, itu ilmu isi neraka. Dia kata tak pakailah jadi kulit-kulit ni, pakai dalam. Ni ilmu sembang tak betul. Yang ilmu yang mengetahui akan zat Allah Ta'ala dan mengetahui akan segala sifatnya dan mengetahui akan segala af'alnya, iaitu perbuatan Allah. Yang kita sebut tasawuf tarikat ni ilmu nak kenal zat Allah. Apa itu Allah? Apa itu sifat-sifat Allah? Apa itu perbuatan-perbuatan Allah? Itu ilmu tasawuf, bukan sembang saja. Ni bila kita sebut ilmu tentang zat, sifat, af'al, dia kata tak payah, itu ilmu isi, ilmu kulit semata-mata. Kita belajar ilmu isi dalam.
tak betul. Pahaman yang salah. Ni yang banyak lagu. Dan jenis lagu ni lah orang suka belajar. Jadi ilmu sembang, tapi ibadat tak buat. Cakap baku. Padahal Tok Guru pada ilmu tasawuf Imam Ghazali sebut bahawa ilmu tarikat tasawuf ini ialah ilmu nak kenal Allah Ta'ala. Dan demikian lagi ilmu yang mengetahui akan malaikat, mengetahui akan malaikatullah. Apa itu malaikat? Apa sifat malaikat? Bagaimana perangai malaikat? Malaikat ini jenis lelaki ke perempuan? Malaikat ini makan dan minum atau tidak? Malaikat ini beranak pinak atau tidak? Malaikat ini melakukan maksiat atau tidak? Ini telah kita bicarakan. Ini ilmu tasawuf. Dan segala kitabnya, kitab ada berapa? Adakah wajib beriman pada kitab-kitab lalu? Kitab Nabi Daud, kitab Nabi Musa, kitab Nabi Isa, atau hanya beriman pada kitab Nabi Muhammad sahaja? Ini telah kita bicarakan. Ini dah ilmu tasawuf. Dan segala rasulnya, berapa rasul yang diutuskan oleh Allah? Berapa bilangannya? Apa itu rasul? Rasul ni lelaki atau perempuan? Bagaimana sifat rasul? Apa sifat wajib bagi rasul? Sifat mustahil, sifat harus bagi rasul? Yang ini kita telah bicarakan dalam jilid yang pertama. Dan ilmu mengetahui akan alam malakut, iaitu alam gaib, alam malaikat, alam jin, alam syurga, alam neraka. Ini dipanggil alam malakut, alam gaib. Yang dalam bumi dan alam malakut yang di dalam langit. Bagaimana alam yang tidak kita lihat ini? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran adanya jin, adanya syaitan, ada malaikat. Bermakna kita wajib percaya adanya makhluk-makhluk tersebut. Dan demikian lagi mengetahui ilmu syariat yang zahir, yang dikhusus dengan dia Allah Ta'ala. Begitulah ilmu syariat. Allah Ta'ala syariatkan kita semayang, wajib semayang. Allah Ta'ala syariatkan kita puasa, wajib puasa. Allah Ta'ala syariatkan kita zakat, wajib zakat. Allah Ta'ala syariatkan kita semayang sunat, maka sunat semayang sunat. Allah Ta'ala syariatkan pada kita puasa sunat, maka puasa sunat. Allah Ta'ala syariatkan kita buat umrah, maka sunat kita buat umrah. Ini dipanggil syariat. Bukan pegang zahir sahaja, tak payah buat ibadah, itu sesat. Bahkan ada pahaman mengatakan bahawa semayang ni, nak semayang, nanti khusyuk baru semayang. Bila tak khusyuk, tak wajib semayang. Ini pahaman yang sesat. Pahaman yang sebenar ni wajib semayang. Bermula daripada kita sedar sampai tak sedar. Sedar wajib semayang, dipanggil waras. Bila sampai gila baru tak semayang. Bila sampai nyaluk baru tak semayang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu sembah Tuhanmu sehingga sampai yakin. Yakin iaitu bertemu Allah Ta'ala, mati baru habis semayang. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Dari sihat sampai Nabi wafat habis semayang. Para sahabat radhiyallahu anhum sembahyang dari sihat sampai mati. Para ulama salafus saleh buat ibadat pada Allah dari sihat sampai mati. Ini kita ada pahaman, tak wajib sembahyang. Bila khusyuk baru wajib sembahyang. Sembahyang pula bukan 5 waktu, kata dia. Ini semua pahaman yang sesat. Sebab tak ikut Quran, tak ikut hadis. Dalam hadis Nabi sebut as-salawatul khams yamhullahu bihinna al-khataya. As-salawatul khams ar-ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna.
Al-jum'atu ila al-jum'ah mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Nabi sebut sembahyang 5 waktu, as-salawatul khams, sembahyang 5 waktu. Yamhullahu bihinna al-khataya, ia menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Malam tadi kita buat maksiat, sembahyang subuh, Allah Ta'ala hapus dosa. Lepas sembahyang subuh buat dosa lagi, mai sembahyang zuhur, Allah Ta'ala hapuskan dosa sebelumnya. Lepas zuhur buat dosa, mai sembahyang asar, Allah Ta'ala ampunkan dosa sebelumnya. Lepas mai asar buat dosa, mai maghrib, Allah Ta'ala hapus dosa sebelumnya. Lepas maghrib buat dosa lagi, mai sembahyang isyak, Allah Ta'ala hapuskan dosa sebelumnya. Begitulah rutin tiap-tiap hari. As-salawatul khams yamhullahu bihinnal khataya, sembahyang 5 waktu menghapuskan dosa. Ar-Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun, Ramadan kepada Ramadan menghapuskan dosa sebelumnya. Dosa-dosa yang banyak kita buat ni, mai Ramadan Allah Ta'ala hapus dosa. Habis lepas puasa Ramadan buat dosa, mai Ramadan tahun berikutnya Allah Ta'ala hapus dosa lagi. Buat lagi dosa, datang lagi Ramadan, Allah Ta'ala hapus dosa. Al-jum'atu ila al-jum'ah mukaffiratun lima bainahunna, Jumaat kepada Jumaat berikutnya Allah Ta'ala hapus dosa. Buat dosa seminggu, mai hari Jumaat Allah Ta'ala hapus dosa. Datang lagi Jumaat, Allah Ta'ala hapus dosa yang dilakukan seminggu sebelumnya. Datang lagi Jumaat, Allah Ta'ala hapuskan dosa seminggu sebelumnya. Tapi kena sembahyang Jumaat lah. Ni takut baik sampai dah sembahyang. Pasal raya boleh pergi, tapi sembahyang takut dia boleh. Padahal boleh lagi sembahyang. Yang tamu direkaskan khutbah. Nah, hari ni pagi ni tak ramai tak boleh. Tapi kedai kopi ramai juga. Tak betul ya. Wailah ni penyakit daripada Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah, dan kami turunkan daripada wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan Quran ini sebagai ubat penyembuh. Jadi maknanya kena banyak doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Dan kita ni orang Islam, insya-Allah Allah Ta'ala berislaman. Sebab tu di negara China, Wuhan, kena sebulan balik supaya yakin mula. Di negara China, daerah Wuhan, penduduk Wuhan ni lebih kurang Malaysia ramai. Tapi di kalangan penduduk Wuhan itu ada orang Islam. Dan orang Islam di Wuhan ni tak kena penyakit virus. Yang kena ni Cina tak Muslim, hak Islam, selamat walaupun tinggal di Wuhan. Nak menunjukkan bahawa Islam ni agama selamat. Aslim taslam, Islam kamu selamat, kata Nabi. Dan perkataan Islam itu dalam hal selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, engkaulah as-salam, selamat. Wa ilaikas salam, dan kepadamu selamat. Assalamualaikum, selamat sejahtera atas kamu. Aslim taslam, Islam kamu selamat. Sebab itu Islam sekurang-kurangnya 5 kali kita bersuci. Basuh tangan, berkumur, buang semula air tersebut, memasukkan air ke hidung, hembus keluar, basuh muka, basuh tangan sehingga siku, sapu kepala, basuh telinga, basuh kaki. Sekurang-kurang 5 waktu. Kemudian ada mandi yang wajib tadi, ada mandi yang sunat, dan ada mandi yang harus. Agama lain mana ada? Ni kita sekarang barulah kita galakkan banyak membasuh tangan. Islam wajib basuh tangan sekurang-kurang 5 kali. Ini Islam.
Ini sejak penyakit ni barulah suka masuk tangan. Tidak ni, tak pernah masuk tangan. Nak makan, pakai makan begitu saja. Islam menghukumkan sunat sebelum makan, masuk tangan. Ini menunjukkan bahawa Islam agama Islam. Dan hari ini kedai-kedai orang Islam, Cina lebih ramai. Orang Cina tak berani makan di kedai mereka. Sebab kata mereka orang Islam ni selamat. Makanan yang mereka makan ni selamat. Ayam yang disembelih ikut syariat. Lepas sembelih basuh. Lepas basuh tu bilas tadi. Sebab tu dalam Islam ni dia ada istilah bilas. Dah basuh, itulah bilas lagi bagi sempurna. Basuh pakaian, last kali bilas lagi. Ini Islam, agama Islam. Lepas tu hari ini sahabat-sahabat kita di kalangan non-Muslim sekarang ni, mereka sedang menuju ke kedai-kedai kita mencari produk-produk halal. Inilah hebatnya agama Allah. Bermakna datangnya penyakit ini adalah rahmat. Menyebabkan rakan-rakan kita di kalangan non-Muslim sedang mencari agama Islam yang sebenar. Dan ada di kalangan mereka bila lihat umat Islam sembahyang, mereka pun tumpang sembahyang sekali. Tengok umat Islam berdoa, mereka tumpang doa sekali. Tak salah. Sebab Islam ini agama rahmat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun, kata Allah. Ayat ini Nabi pernah tulis. Nabi suruh sahabat tulis, lalu dikirimkan kepada raja-raja. Nabi hantar surat kepada raja-raja. Surat yang berbunyi, Ya ahlal kitab, marilah wahai penganut-penganut agama lain, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kita mai kepada satu kalimah yang ada persamaan. Apa dia kalimah yang ada persamaan? Alla na'budu illallah, kita jangan sembah kecuali Allah Ta'ala sahaja. Jangan sembah Isa, jangan sembah Maryam, jangan sembah John, Nabi Yahya. Sembah Allah Ta'ala sahaja. Jangan sembah patung-patung. Alla na'budu illallah, kita jangan sembah kecuali Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, jangan mencari Tuhan-Tuhan, mencipta Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Wa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun, kalau sekiranya kamu tak mau ikut, cukuplah kami sebagai orang Islam. Ada raja yang masuk Islam dan ada raja yang tak terima Islam. Tak ada masalah. Yang penting kita sampaikan dakwah. Alhamdulillah, tengok semalam 3 orang menteri baca khutbah. Selama ni menteri bukan apa? Birasmi tanah baru, birasmi lift, rasmi BIDG. Itu tugas menteri. Semalam tengok menteri selain pada tugas-tugas hal lain, baca khutbah. Masjid negara baca khutbah. Masjid di Putrajaya lagi, surau di Putrajaya baca khutbah. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Ustaz Marzuk, kemudian Menteri Agama Dr. Zul baca khutbah. Itu tak kira lagi big boss di Masjid Kusila. Tinggal anak buah dia. Jadi rakyat tengok, makna menteri ni bukan boleh beri benda sahaja yang boleh dimakan, yang boleh pakai. Bahkan menteri boleh beri isi dalam, iaitu amalan, ilmu, panduan. Orang dah nampak menteri ni boleh beri projek, tapi menteri ni boleh beri agama. Yu'til hikmah, yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmah
faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab, kata Allah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala beri hikmah pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan sesiapa yang Allah Ta'ala beri hikmah, kebijaksanaan, ilmu, Allah Ta'ala beri pemberian yang banyak. Dan tidak ada golongan yang mengikut, yang mengingati kecuali mereka yang ulul albab, iaitu mereka yang ada pemikiran yang baik. Jadi ilmu ni pemberian Allah. Dan pemberian Allah ni, ilmu atau hikmah ini merupakan pemberian yang besar. Jangan nampak projek mata-mata. Ada orang dia nampak projek, bila menang, tolong kalah, duk kalau usul sebab gaji tak masuk. Sebab apa? Bagi dia habis mata-mata. Bahkan ada tanggungjawab lebih besar. Nabi hantar surat kepada raja-raja, ajak pada Islam. Bukan Nabi beri projek pada rakyat dia sahaja. Bahkan Nabi dakwah sehingga orang Yahudi masuk Islam, Kristian masuk Islam, sebab melihat kepada kehebatan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan amal itu, iaitu sekedar ibadat yang khalis lillahi ta'ala, selain daripada ilmu, kita buat ibadat yang khalis, ibadat yang suci untuk Allah Ta'ala sahaja, maka adalah yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada amal akhirat, buat ibadat untuk Allah Ta'ala semata-mata. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang berharap nak bertemu Allah, falya'mal 'amalan shalihan, dia kena banyak buat amal soleh. Yang kedua kata Allah, wala yusyrik bi'ibadatihi ahada, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia buat syirik dalam ibadat. Syirik dalam ibadat dengan makna ikhlas. Bukan dia nak tunjuk-tunjuk aku rajin bayar, bukan nak tunjuk-tunjuk aku ni warok, bukan nak tunjuk-tunjuk aku ni pandai baca. Tidak. Itu yang dimaksudkan syirik dalam ibadat. Syirik dalam ibadat dengan makna kita buat lain pada Allah, ataupun kerana Allah dan kerana lain pada Allah. Dia panggil syirik dalam ibadat. Cuma syirik ini yang tidak membatalkan akidah, dia hanya batal pahala. Derma sebab nak tunjuk-tunjuk, dia membatalkan pahala. Akidah rosak. Yang merosakkan akidah ni ialah syirik besar. Sembah berhukum, sembah berhala, sembah yang lain pada Allah, yakin bahawa yang lain pada Allah itu sama sebagaimana Allah. Yang ini dipanggil syirik yang membatalkan akidah. Tapi syirik dalam ibadah ini dia panggil syirik khafi. Syirik khafi, riak, buat ibadat kerana supaya orang lihat, buat ibadat supaya orang dengar. Sedap baca Quran, sedap baca, mengaji dan sebagainya. Ini dipanggil amalan-amalan syirik khafi yang mesti kita jauhi. Dan jikalau ada ia sekira-kira rupa amal itu di dalam dunia, sekalipun manfaatnya itu hingga ke dalam akhirat, walaupun dia amalan dunia tapi manfaat di akhirat. Contoh, kita bantu orang susah, amalan dia amalan dunia tapi membawa pada akhirat. Beri nasihat pada orang yang memerlukan nasihat, nampak bentuk amalan dunia tapi membawa manfaat pada akhirat. Kerana datang daripada hadis Nabi SAW, apabila datang seksa itu di dalam kubur daripada kaki mayat itu, maka datang qiyamul lail, yakni berbuat ibadat di dalam malam itu, menolak akan dia. Bila nak seksa dari kaki, datang qiyamul lail. Sembahyang malam yang kita tunaikan, maka menyelamatkan kita daripada seksa kubur. Dan apabila datang seksa daripada hadapan mayat itu, maka datang sedekah itu menolak akan dia hingga akhir hari. Datang lagi nak seksa belah hadapan kita, datang lagi amal lain, datang sedekah, datang haji, datang amalan-amalan yang dilakukan di
amalan dilakukan dunia ni, tapi memberi kesan di akhirat nanti. Maka sebablah inilah masa kita untuk kita buat ibadah pada Allah. Masa kita mendekatkan diri pada Allah, buat amal ma'ruf nahi munkar. Inilah masa dia sebelum kita dijemput untuk bertemu Allah Ta'ala bila-bila masa. Bak mati datang bila-bila masa. Orang tengah main bola mati, ada dia buat video kematian. Tengah main bola mati, tengah khutbah mati, tengah ceramah mati, tengah semaya mati, tak ada habis baca surah jatuh. Ada hak sujud turut mati. Ada hak sedang main gusti, wrestling mati. Ada video yang mereka upload dalam Facebook, boleh tengok video dia. Ada yang naik motosikal keluar daripada Johor, keluar dari Singapura, nak masuk ke Johor, tengah letas tas Johor mati tepi tas Johor. Ada yang sedang isi minyak, tak ada isi minyak, baru tengah ada buka si motor, jatuh motor sekali. Ini video-video yang dia perakam kematian yang berbagai. Ada yang sedang menari disko mati, macam-macam. Yang menunjukkan bahawa mati ini datang dalam berbagai bentuk. Dan mati ini sentiasa menunggu kita. Kadang-kadang kita tak menunggu kematian. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Dan kedua, sesuatu yang menolongi atas berbuat ibadah, berbuat amal akhirat. Wallahu ta'ala musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.